Bagi segmen industri kreatif, kami telah membawakan kepada anda satu narasumber iaitu berkaitan dengan berhias secara kreatif. Ini sudah setentunya berkaitan dengan wanita ya yang suka berhias, dan berhias ini sebenarnya bukan hanya setakat bagi wajah tapi juga dengan pakaian yang menarik, ini juga dipanggil sebagai berhias. Jadi kami bawakan kepada anda dengan satu narasumber iaitu bersama dengan Amira Sato ya. Seorang pencipta kandungan media sosial. Mungkin ada yang mengenali beliau menerusi laman Instagram ataupun TikTok. Jadi kita ni siapa beliau? Assalamualaikum, selamat datang ke Rampai Pagi. Waalaikumsalam. Thank you. Apa khabar, Amira? Alhamdulillah baik. I'm excited. Alhamdulillah. Rasa teruja katanya. Dan kami pun ikut je rasa teruja ingin mengetahui sebenarnya. Selalunya melihat menerusi skrin, menerusi laman-laman sosial. Jadi mungkin Amira sebagai pengenalan bagi yang belum lagi mengenali diri Amira, boleh perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Amira Sato. Saya seorang social media content creator. Saya sebenarnya baru saja tamat pengajian daripada universiti tahun lepas di mana saya mengambil kursus kejuruteraan ataupun engineering. Tetapi kalau ada masa lapang, saya selalu membuat konten social media ataupun membuat makeup looks yang kreatif dan juga mencuba berbagai gaya hijab yang berlainan. Ya. Dari hijab styling dan juga makeup dan juga solekan. Tetapi apa yang uniknya, solekan yang Amira hasilkan bukan saja solekan yang biasa, tetapi ada kreativiti di sebalik solekan tersebut. Mungkin nanti dapat kita lihat, tapi mungkin sebagai permulaan dapat diceritakan bagaimana mulanya timbul minat dalam menghasilkan konten sedemikian. Okey, sebenarnya minat ni mungkin telah wujud sejak saya masih kecil lagi, mungkin umur saya 4 ke 5 tahun, sebab ibu saya yang cerita. Saya tak ingat tak berapa ingatlah, tapi ibu bagi tahu katanya, oh dulu Mira selalu ambil tudung macam segi 4, lepas tu Mira akan lilit di badan Mira macam jadi dress, lepas tu Mira akan pergi masuk ke dalam bilik ibu dan ambil gincu ataupun lipstick dan pakai sajalah semua makeup dan terakhir pakai tiara palsu di kepala. Jadi macam seolah-olah Mira dari kecil pun suka bergaya dan angan-angan lah mau jadi princess. Ya, dari damit sudah ada timbul minat kreativiti itu. Dari mana macam mana boleh dari Atu jadi sekarang ni sebagai satu kira side career lah bagi Mira. Bagaimana boleh terjadi? Sebenarnya ada lagi satu cerita macam mana dulu sebelum saya mulai macam ada timbul minat ke dalam kejuruteraan, ibu saya selalu memasukkan saya ke dalam pertandingan mewarna. So dari situlah pertandingan mewarna, melukis di atas kertas, sekarang melukis di muka. Jadi macam dia punya transition tu slowly increase, and then minat tu ke muka lah, perhatiannya jadi tumpukan ke muka. Dan saya pun suka macam mana dulu saya melayari laman web ataupun social media macam Instagram. Lepas tu terjumpalah satu Instagram seller, dia menjual 2 jenis eyeshadow palette. Lepas tu saya tengok warnanya berlainan, satu warna coklat dan satu lagi warna pastel. Tapi saya sering menggunakan warna coklat sebab orang cakap coklat tu macam warna yang selamat untuk dipakai setiap hari kan. Tapi selepas Mira lihat yang satu lagi yang pastel, jarang orang pakai warna pastel yang color dia sangat vibrant kan. So Mira fikir okey, cubalah, who knows. So Mira beli yang warna pastel dan waktu Mira balik rumah, Mira cuba macam oh my god, like wow, alhamdulillah, macam menjadi kan. Lepas tu dari situlah Mira slowly mencuba untuk menerokai pelbagai jenis makeup skills dan juga dia punya designs yang berlainan. Baik, biasanya daripada minat dan ia menjurus kepada satu perkara yang boleh menghasilkan kewangan ataupun rezeki, sudah setentunya pastinya ada seseorang yang menjadi inspirasi. Mungkin siapakah role model kah, artis kah dan sebagainya. Bagi Mira sendiri, siapakah yang memberikan inspirasi dan juga dorongan
bagi untuk mencuburi dalam bidang kreatif ini? Sebenarnya banyak orang yang telah menginspirasikan dalam kehidupan saya. Tapi mungkin saya boleh divide into two categories di sini. Mungkin satu tentang makeup, satu tentang hijab. So kalau dari segi makeup, sebenarnya saya selalu tengok di TikTok, saya macam scroll through lah kan. So saya terjumpa satu wanita, dia seorang Amerika Jepun, dia mix dan dia makeup artist, dan setiap kali saya menonton dia punya makeup tutorial, dia selalu macam go with the flow dengan cara dia memakai makeup itu. Dan kalau dia ada sedikit kesalahan pun, dia akan cakap, it's okay, we can always redo it. So maksudnya kita boleh fix makeup tu. Sebab makeup is supposed to be something that is fun, right? So dari situ Mira macam terkagum dengan cara dia menghandali situasi macam ni, sebab benda macam ni bukannya hal yang besar sebenarnya. Tapi kalau dulu Mira lah waktu baru dalam permulaan, Mira selalu macam panik dan macam cemas ataupun rasa kecewa kalau ada makeup kesalahan. Ya, betul. Jadi apa intinya, kalau ada salah indah mengapa, kerana itu adalah salah satu daripada proses untuk mencapai apa yang kita ni dapat enjoy, apa yang kita ni dapat nikmati menerusi konten Amira. Bagaimana pula dari segi hijab styling? Kalau hijab styling sebenarnya mungkin tak ada orang yang spesifik sangat, tapi saya selalu melihat kawan-kawan saya yang berhijab ataupun orang yang di social media yang memakai hijab, sebab sebelum ni saya jarang memakai tudung. So waktu melihat mereka terasa macam hati tu macam mau cuba. So Mira fikir macam mana mau meneruskan hijab journey ini. So Mira cuba untuk style hijab dengan gaya berlainan. So dari situ Mira fikir, oh okay, it's working, it's consistent. Mungkin Mira mesti ada dorongan dari segi situlah. Jadi itu cara untuk apa ni, cuba untuk beristiqamah yang ada dalam berhijab. Dan juga Auda, untuk memberikan gambaran yang cukup jelas kepada Auda, kita akan sebentar lagi saksikan hasil karya daripada Amira Sato sendiri ya. Jadi dapat lebih jelas apa yang telah pun dikongsikan oleh Amira tadi. Jadi Amira mungkin boleh memberikan huraian. Dari dulu Mira selalu macam mengeksplorasi makeup yang berlainan daripada orang lain lah. Dan recently Mira baru terjumpa satu jenis makeup, iaitu menggunakan face painting ataupun water activated eyeliner. So jadi bukan saja eyeshadow yang digunakan, tetapi juga face painting yang khas untuk kulit. Yes, betul. Digunakan sana. Jadi dapat kita ni lihat lukisan. Apa yang dilukis tu? Di sini Mira sedang melukis bintang-bintang, details yang sangat kecil di situ. So menggunakan brush berus yang sangat tipis, dan ini mungkin mengambil masa 30 minit mungkin untuk setiap mata. 30 minit. Jadi, satu mata. Ini sebenarnya bagi kaum lelaki alasan bagi kaum wanita mengapa mengambil masa untuk bersiap. Jadi sabar-sabar, relax dulu, tenang dulu, kita disaksikan. Memang sebenarnya sukar jualan untuk kita ni mengukir-ukir apa ni makeup tersebut ya. Jadi ia memerlukan ketelitian, malah juga untuk membuat karya kepada seseorang pun memakan masa, apatah lagi kepada diri kita sendiri. Hanya melihat kepada pandangan mata tersebut, cerminan sahaja. Jadi inilah hasilnya. Mungkin dapat dikongsikan lebih lanjut oleh Mira sendiri. Okay, di sini Mira sedang pakai dua color yang berbeza. Hanya menggunakan dua color untuk menghasilkan result ini. Mira memakai satu color warna hitam untuk macam eyeliner biasa, dan terakhir pakai warna putih atasnya, macam dia punya bentuk-bentuk apa ghost kecil-kecil yang warna putih. Ada apa ni, karakter animasi diukir di bahagian mata. Begitu menarik sekali. Rasa-rasanya kalau makeup look sebegini selalunya digunakan untuk apa? Mira selalunya buat macam ni, lepas tu post di Instagram untuk mengongsikan Mira punya kreativiti kepada orang, para followers lah. Sebagai satu konten, dan kadang-kadang ada yang akan menggunakan
makeup look solekan sebegini untuk acara-acara tertentu. Mungkin ada gathering. Mungkin jadi dapat mengikuti tutorial-tutorial yang Amira kongsikan melalui laman Instagram. Mungkin ada yang sambil menonton sampai pagi pada pagi ini ingin juga sambil Datuk scrolling menerusi Instagram. Mungkin boleh dikongsikan laman Instagram Amira. Instagram Amira adalah Amira Sato. Spelling dia AMIRA SATO. Itu Instagram saya. Selain itu ada media sosial yang lain, platform yang lain? Saya ada TikTok juga. TikTok pun hampir sama dia punya username tapi ada underscore. So Amira underscore Sato. Ya. Baik, Wakil, bagi kaum lelaki biasanya produk-produk yang digunakan adakah ianya mampu milik ataupun ada juga yang memerlukan produk yang harganya mahal untuk menghasilkan karya sedemikian yang dimahukan? Good question. Yeah. So kalau kan waktu Mira macam baru bermula macam mengambil makeup ini macam on the next level macam ambil serius lah. Mira masih student di university. So tak ada personal income kan. So mesti macam berjimat-jimat dan dari situ Mira mesti pandai untuk memilih makeup yang tertentu. So Mira akan pilih makeup yang jenama dia okey, yang original, tapi kena lihat ingredients yang bagus. Walaupun dia mahal, tak semestinya dia punya ingredient, dia punya bahan-bahan itu bagus. So baik cuba mencari yang lebih murah tapi dia punya bahan masih okey, masih bagus dan coverage dia bagus juga. So dari situ Mira pilihlah yang bagus, yang sesuai. Kualiti daripada kuantitinya ya. Dan itulah hasil daripada kita bersama dengan belia kita ni berhias secara kreatif daripada Amira Sato sendiri. Mungkin juga yang ingin ditanyakan apatah lagi di dalam media sosial ni pastinya ada juga kecaman-kecaman. Itu tidak dapat dinafikan lah ya. Cabarannya. Selain daripada itu mungkin ada cabaran yang lain. Cabaran yang lain. Ya, cabaran sebagai seorang content creator. Okey. Sebagai seorang content creator memang adalah kadang-kadang orang yang macam iri hati ataupun tidak berpuas hati dengan konten yang saya keluarkan dan ada juga yang mengecam, tetapi bagi saya amat bersyukur dengan cabaran itu sebab yang macam menambahkan hati supaya macam stronger dan saya mesti ada mindset yang tertentu. Macam sebelum saya post saya kena ubah saya punya mindset. Jangan fikirkan pasal negativity. Kalau kita macam fikir all positive things, insya-Allah alhamdulillah semuanya akan berjalan dengan lancar, tak ada yang negatif lah. Ya, jadi segala cabaran itu kita ni ambil sebagai satu perkara yang membina dan menguatkan hati dan semangat kita ni. Itu yang dapat kita ni ambil daripada Amira pastinya. Jadi antara juga perkongsian yang dikongsikan melalui laman-laman sosial Amira bukan sahaja hijab styling, fashion, tapi juga dan juga skincare dan solekan, tapi juga ada food vlogging dan juga konten-konten lifestyle yang lain. Mungkin Amira boleh mengongsikan apa yang ingin Amira cuba kecapi, your next step sebagai seorang content creator. Okay, so sekarang ni selama ni lah saya selalu fokus kepada macam membuat makeup tutorials kan, tapi insya-Allah next step mau membuat lebih banyak vlogging. Saya mau menerokai lagi lebih kepada Brunei punya side, mungkin insya-Allah nanti saya travel juga dan dari situ insya-Allah Mira akan mengembang lagi lah. Jadi ingin mempelbagaikan konten yang Mira keluarkan. Baik, ini saya bertanya, daripada seorang yang suka untuk berhias secara kreatif, apa kaitannya ataupun apa yang membuatkan Mira sendiri untuk berada di dalam dunia digital? Oh, wow. Interesting question. Ya, deep question. Deep question. Mungkin boleh diterokai apa sebenarnya? Okey, dulu Mira kan kalau ada kelas sangat sibuk, so selalu buat makeup di rumah saja. Tapi saya tinggal di hostel di Brunei. So kawan Mira ataupun roommate pernah beritahu Mira, katanya your makeup okey lawa, kenapa tak mau cuba macam share online on social media? Tapi Mira rasa macam takut
tak tahu macam Dekat. mana, agak macam nervous lah mau share. Kenapa mau share? Siapa yang mau tengok kan? Tapi dia cakap cuba saja, katanya mana tahu. Lagipun slowly kan katanya. So Mira cubalah sikit-sikit dari situ. Mira practice dulu, tapi waktu tu belum perfect sangat lah. Tapi selepas dah beberapa kali mencuba, lepas tu Mira memberanikan diri untuk menggambar di depan kamera dan post. Lepas tu Mira post. Dan alhamdulillah banyak feedback yang positif. Ya. Laman sosial yang mula-mula digunakan oleh Mira dan bagaimana boleh berkembang kepada laman sosial yang lain? Yang pertama saya menggunakan Instagram. Dari situ saya selalu post gambar, tapi banyak para followers yang komen ataupun yang message di direct message DM, dan mereka tanya macam, Mira kenapa tak cuba macam buat makeup tutorials, videos. Tapi sewaktu itu Instagram belum lagi famous dengan jenis konten begitu. So waktu itu juga TikTok baru mulai macam mulai digunakan ramai. So kata kawan-kawan Mira atau para followers, mereka cakap cubalah post di TikTok. So Mira pun okeylah cuba satu-satulah sikit-sikit. Tapi dulu edit cara Amira edit videos ataupun mengexplain cara bagaimana untuk memakai makeup itu mungkin dulu belum lagi perfect sangat juga. Tapi slowly samalah dia punya proses perlahan-lahan. Lepas tu banyak feedbacks yang macam apa orang cakap criticism. So dari situ Mira belajar lagi bagaimana untuk memperluaskan Mira punya creativity. Kemahiran. Kemahirannya pelbagai sebenarnya. Bukan sahaja dari solekan dan dari segi fashion, tetapi kalau seorang content creator, editing. Editing itu satu kemahiran yang diperlukan. Mungkin boleh diceritakan bagaimana Mira mengembangkan kemahiran Mira dari segi editing. Mungkin ada kena-mengena dengan course engineering yang diambilnya. Adakah menerusi sana? Mungkin boleh ceritakan. Okay. So kalau dari segi editan, macam mana? Saya selalunya belajar sendiri dari YouTube ataupun dari TikTok orang lain, bagaimana mereka edit video yang berlainan lah. Kalau vlogging ada caranya macam ini, kalau macam tutorials lain lagi. So dari situ Mira menerokai lebih lagi styles di sana. Dan macam mana? Dan satu yang paling ramai viewers kalau dapat dipelajari, kan ada bermacam tutorial satu, transition lagi satu, dan pelbagai. Jadi kalau boleh dikongsikan dari segi statistiknya kah? Mungkin tadi yang baru-baru kan rasa-rasanya saya kira rakan Suga sendiri mau ni belajar ni sebagai content creator. Sebab tu banyak ditanya tapi sebenarnya berminat ingin mengetahui dari pengalaman Amira. Yang paling banyak viewers mungkin di transitions, yang recently transitions. Tapi saya masih mau cuba dikaitkan dengan saya punya kepakaran dalam makeup ataupun fashion. So ada recently saya post di TikTok cara edit yang bagi saya pertama kali saya buat tu macam wow, mungkin tak ada di sini tapi boleh dicek di TikTok. Dan di situ mendapat banyak positive feedbacks dan banyak yang macam disebabkan transition itu saya punya fashion ditumpukan perhatian oleh orang ramai juga. So macam 2 in 1. Baik, pernahkah Amira sendiri menghias orang lain? Mungkin ditempah untuk mungkin acara-acara ke sebagainya, mungkin pernah? Saya pernah dipanggil oleh kawan-kawan yang rapat lah, sebab saya belum lagi berani untuk membuka lagi. Sebab ia menggunakan skill yang lebih mendalam bagi saya, terutama kalau macam makeup untuk pengantin, itu memang memerlukan lebih banyak masa untuk praktis lagi. Tapi kalau dengan kawan-kawan Mira, pernahlah untuk macam majlis yang majlis kecil-kecilan, so Mira cuba untuk makeup lah di muka mereka. Adakah ini sesuatu yang menjadi minat Amira untuk mengembangkan dari segi kerjaya atau bagaimana? InsyaAllah, sebab Mira plan mau mengambil kelas makeup InsyaAllah in the future, dan Mira akan cuba
membuka lah kelas ataupun ruang untuk itu. Baik, cukup menarik juga dengan kita belia-belia kita ni memang sedaya upaya untuk berada di luar kotak ya, berfikir secara di luar kotak dan bertindak di luar kotak dengan penghasilan sedemikian. Kegunaannya ada pada sekarang ini. Media digital media adalah satu platform yang cukup menarik, cepat memudahkan kita ni. Malah juga aplikasi kalau dulunya kalau dulu Amira terpaksa menggunakan komputer untuk mengedit, memerlukan 2-3 jam dan juga perlu membeli software berkenaan. Sekarang ini percuma saja. Di hujung jari. Di hujung jari. Mungkin sekarang ini juga Amira sambil-sambil tu dapat mengeditnya. Betul. Jadi itulah sebenarnya memudahkan kita ni dengan caranya kita ni untuk memperluaskan lagi, mengeksplorasi apa ada di dalam diri kita ini. Mungkin dapat dikongsikan juga oleh Amira sendiri. Adakah ada perbezaan bagi menghias ini dengan adanya perbezaan contohnya acara-acara sebagainya. Tadi kalau dilihat Indakan kan ke pasar pun menyukai yang contoh temanya dengan sangat menyerlah. Jadi bagaimana? Okay, kalau untuk social media, untuk post di saya punya personal social media, memang saya akan buat something yang wow kan. Tetapi kalau untuk event seperti macam orang kahwin, itu simple sikit lah. Mungkin tanpa yang face painting tu, mungkin pakai eyeliner saja ataupun tambah sedikit dengan blusher, ikut sesuai dengan majlis itulah. Dan saya selalu melihat dari macam aplikasi Pinterest untuk inspo dari situ juga. So contoh Mira mau pergi untuk makeup untuk presentation, contohlah presentation di dalam kelas. So Mira akan pergi masuk ke Pinterest dan melayari melihatlah macam mana orang buat makeup untuk that particular thing. Menarik sekali. Jadi sebenarnya memanglah penampilan itu juga memainkan peranan penting, terutama sekali mengambil hati para tutor ataupun lecturer. Dapat markah up. Pasti kalau ada anugerah best dress dalam gathering dengan makeup dan solekan yang begitu mengena dengan apa yang digunakan, pasti dapat menang best dress tersebut. Mungkin itulah dapat inspirasi daripada Amira. Untuk terakhir Amira, nasihat kepada para belia di sana supaya mereka dapat menggunakan kemahiran yang mereka ada untuk manfaat mereka. Okay, bagi Mira, jangan rasa takut, jangan rasa malu kalau mau mencubai benda yang baru, sebab mana tahulah benda tu akan menjadi orang cakap hidden talent. So mesti beranikan diri. Semangat. Beranikan diri, dan katanya tadi kalau ada sesuatu kesalahan, sedikit kesalahan tidak mengapa, kerana itulah yang dapat membina kita ni. Betul. Malah juga kalau kita di dalam agama Islam sendiri pun juga memang dapat orang kesalahan itu dapat dimaafkan, dan seterusnya kita ni mengharapkan ianya akan dapat memperbaiki diri kita ni dan membina lagi tubuh badan kita sendiri. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Amira Sato dengan adanya segmen Industri Kreatif ini berhias secara kreatif ya. Terima kasih Amira, dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.